Okey, Uncle. Terima kasih. Selamat datang ke Skillbox at Kelab Malaysia Ku, Jabatan Penerangan Malaysia, Uncle. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak menjemput saya datang ke sini. Okey. Dan Uncle, sebenarnya nama Uncle ini tidak perlu kita perkenalkan lagi kerana Uncle sudah pun terkenal. Di media-media sosial, semua orang tahu. Uncle Kentang, semua orang pun tahu. Jadi boleh Uncle hari ini terangkan sikit, serba sedikit mengenai latar belakang Uncle Kentang itu. Tu dia. Uncle Kentang bukan nama yang saya pilih. Aha. Semasa kita pergi ke ke memberi makanan, saya terkilan lah kerana apabila kita bagi makanan, saya melalui satu flat. Satu flat, okey. Rumah dia, saya dah bagi makanan. Bila saya patah balik tu, saya nampak anak-anak dia makan nasi yang kita bagi, beras yang kita bagi tu, dia dah masak tak jadi nasi. Dia makan yang kicap. So, start hari tu, kita pun saya tanyakan member lah, apa yang patut kita bagi, dia kata bagi kentang kan. Bagi kentang. So, kita bagi kentang lah. Okay. Tapi, masa kita bagi kentang tu, saya tak cerita nama saya orang tak tahu nama sebenar saya. Because dalam agama pun, dia minta kita jangan bagi nama. Okay. Jadi, saya tak bagi nama, lepas tu dia panggil Uncle Kentang, Uncle Kentang. Because saya bawa kentang. Setiap rumah saya pergi, saya mesti pakai kentang. Itulah sebenarnya kita pun nak tahu juga macam mana Uncle mendapat gelaran Uncle Kentang tu. Mungkin semua orang nak tahu kan macam mana, kenapa nama Uncle Kentang kan. Itu sejarahnya begitulah rupanya. Dan sebenarnya gelaran Uncle Kentang ni sejak bila dia terjadi ni Uncle? Uncle Kentang ni yang jadi famous satu Malaysia ni. Agak lama jugalah. Agak lama juga. Beberapa tahun lah. Beberapa tahun ya? Ya. Okey. Dan adik-adik kita sebenarnya hari ini, program kita ni, yang menonton kita hari ini Uncle, semuanya remaja-remaja. Ini semua sekolah menengah. 13 tahun sampai 17 tahun. Diorang ni semua ahli Kelab Malaysia Ku. Tepukan. Dan diorang sebenarnya juga nak tahu sebenarnya sebelum Uncle jadi aktivis ni, semua membantu orang semua, apakah sebenarnya pekerjaan Uncle sebelum ni? Saya seorang yang lembut. Seorang yang lembut. Saya penggubah bunga. Pengubah bunga. Okay. Saya berkecimpung selepas saya berkecimpung dalam 18 tahun dalam 18 bunga. 18 tahun pengubah bunga. Yang bunga rose tu kan, nama-nama bunga rose tu semua yang kita cipta yang 3 stalk I love you, 5 stalk I love you very much. Itu semua daripada saya. Oh, itu semua Uncle buat dulu kita buat dulu tu. Jadi bunga merah rose untuk apa, putih untuk apa semua tu. Oh, semua Uncle yang buat dulu Yes. Jadi masih lagi perniagaan tu dijalankan atau tidak, kerana bunga sudah mahal sekarang. Bunga pun dah mahal sekarang. Kita pun tak buat. Jadi Uncle terus menjalankan aktivis Uncle lah. Okay, sebenarnya Uncle banyak lagi kita nak tanya Uncle juga. Namun sebelum tu kita beri laluan dulu kepada umum mengetahui, semua orang mengetahui bahawa Uncle ini melaksanakan kerja-kerja sukarelawan tanpa mengira bangsa. Semua bangsa Uncle bantu, kaum, agama dan sebagainya. Dan siapakah yang sebenarnya menjadi sumber inspirasi Uncle untuk melaksanakan tugas-tugas ini tanpa mengira kaum, bangsa dan agama ni? Saya rasa mak saya lah, mak saya dan ayah saya. Masa saya kecil dulu, saya di Batu Pahat, Johor. Saya makan tempe. Makan tempe. Orang Jawa bagi makan tempe, walaupun dia marah saya, dia selalu marah saya goblok-goblok. Tapi kami masa tu sangat baik. Dan bila kami tak ada makanan, keluarga Melayu yang menore getah ni, dia akan hantar makanan. Jadi daripada itu, dia satu keluarga Melayu saja tau. Yang dalam kelompok orang-orang Cina menore tu. Oh, dalam keluarga Cina tu dia satu je Melayu? Satu je Melayu. Tapi dia boleh jaga kita anak-anak Cina ni semua. Dia boleh jadi harmoni semua. Dia ada ajar silat juga. Oh, ada ajar silat. Habis Uncle ada belajar lah? Sikit-sikit ada. Itu yang saya takut tu. Dia ada gelanggang dia. Okey, tu tadi daripada situlah Uncle mendapat inspirasi untuk terus membantu orang lah tanpa mengira keturunan, bangsa dan juga agama kan. Memang satu usaha yang sangat baik Uncle. Dan
pada masa ini Uncle, semua kita tahu kita dalam pandemik COVID-19 Uncle. Okay. Dalam pandemik ini memang ada ramai yang terkesan. Ada yang hilang kerja, ada yang kehilangan makanan, tempat bergantung dan sebagainya. Dan Uncle boleh kongsikan apa usaha yang Uncle jalankan semasa pandemik ini berlaku membantu semua orang. Apa yang Uncle lakukan? Tak banyaklah kita. Sebenarnya satu daripada ni adalah sokongan moral lah. Sokongan moral. Sokongan moral kepada mereka yang kehilangan ayah ataupun mak ataupun anak. Of course kita bagi makanan, bagi ni Uncle Uncle bagi perkhidmatan van jenazah kan. Van jenazah. Uruskan jenazah mereka. Uruskan jenazah. Dan juga bagilah bantuan apa-apa bantuan-bantuan sokongan lah daripada kehidupan, kelangsungan kehidupan. Sebenarnya dalam Uncle membantu orang ni mungkin ada pengalaman-pengalaman yang Uncle tak boleh lupakan, yang sentiasa diingati sehingga ke hari ini Uncle. Apa pengalaman tu Uncle? Salah satu ialah Kemalangan Jalan Raya lah. Kemalangan Jalan Raya. Saya lihat seorang anak muda. Masa tu saya bawa ambulan. Oh, Uncle dulu bawa ambulan? Saya bawa ambulan. Sekarang pun saya bawa ambulan. Okey. Jadi bila kami tiba di lokasi kemalangan, anak Melayu ni dia nak bergambar selfie dengan saya. Dia kata, dia nak bergambar? Saya kena geser dengan lori. Alamak. So saya jatuh. Jadi, Uncle kita gambar dulu Uncle. Dia ambil selfie dengan saya. Tapi bila medik saya dengar dia punya paru-paru. Okey. Paru-paru dia sedang collapse. Aduh. So medik saya jerit pada saya. Pecut. Laju. So dia walaupun dia keadaan dia sedar masa tu, dia tak tahu yang dia dah cedera teruk. So kami bawa dia dalam ambulan. Selang 5 minit dia terus muntah darah. Alamak. Muntah darah dan dia muntah Maggi semua, Maggi yang dia makan. Maggi lah bertabur dekat ambulan. Dan bila kami sampai di hostel dia meninggal dunia. Aduh. Sedih dia ialah hari itu dia baru graduate. Dia baru pergi dapat dia punya diploma. Aduh. Dan dalam bakul motosikal dia ada sertifikat dia. Sertifikat dia? Dia sebenarnya nak pergi kawan dia saya sedih lah kerana saya dengar pun sedih kan, bukan anak muda ni baru dapat sijil. Dan dia raikan dengan Maggi Mee. Aduh. Kita bayangkan patut kita pergi makan restoran Kentucky ke apa kan. Dia ni raih dengan Maggi. Aduh. Kes dia, saya punya medik terus berhenti kerja. Because kita tak tahan bahawa ada seorang meninggal macam tu kan. So, medik saya terus letak jawatan. Dalam 24 jam, kami semua menangis dalam ambulan. Kerana kami gagal menyelamatkan beliau. Beliau baru masa tu beliau baru 22 kan. 22 tahun. Yang sedihnya kan itu hari kombo kan, ambil dia terima tu. Tapi yang sembuh keluar tu kita rasa macam kita bersalah. Dia ni makan Maggi Mee ya. Itulah. Itu adalah makanan terakhir untuk beliau lah, arwah kan. Jadi itu memang satu kisah atau pengalaman yang tak boleh dilupakan kadang-kadang. Uncle bercerita sambil menitiskan air mata. Saya melihat perkara itu memang meninggalkan kesan yang dalam lah untuk diri Uncle. Tak adalah, bagi anak-anak muda kan. Yalah, sebab dia anak muda ya. Kita rasa macam, kita rasa bersalah lah. Yalah, betul. Kita tak dapat bantu dia. Okay, kita sama-sama kita doakan agar roh beliau tu ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.